Assalamualaikum, bersama saya Azril di Funny Cartoon Studio. Jadi hari ini saya akan ceritakan tentang jenama telefon yang paling popular pada tahun 90-an sampailah ke awal tahun 2000, iaitu Nokia. Ramai anak-anak muda sekarang yang tak kenal Nokia atau apa, tapi suatu masa dulu itulah gegasi untuk jenama telefon bimbit. Mula-mula sekali kita nak kenal tentang syarikat Nokia ni. Syarikat Nokia telah ditubuhkan pada tahun 1865 di Finland. Okey, mula-mula Nokia ni dia adalah satu syarikat yang membuat kertas dan juga getah. Okey, tapi pada tahun 1920-an barulah dia mula venture ke dalam bidang telekomunikasi. Dalam sejarah telefon bimbit ni, pada mulanya telefon bimbit ni dikeluarkan, telefon bimbit ni hanya digunakan oleh orang-orang yang buat bisnes. Tapi Nokia ni telah merubah industri di mana anak-anak muda ataupun budak sekolah pun dah mula untuk gunakan handphone. Sebab Nokia ni mengeluarkan telefon dengan harga yang murah, mampu milik, dan juga dia punya design cool, berwarna-warni. Mesti antara kita ingat Nokia Butterfly, 3310, Nokia Daun, Nokia Sabun dan bermacam-macam lagi. Ini semua adalah telefon-telefon yang biasa kita gunakan, terutamanya waktu sekolah menengah pun ada yang bawa secara senyap-senyap. Sebab dengan telefon tu kita boleh SMS, kita boleh call, dan juga yang paling penting sekali untuk budak-budak muda waktu tu adalah main game. Antara game yang famous sekali untuk telefon Nokia ni adalah game Snake. Satu game yang sangat simple, tapi kita boleh reka dengan game tu selama berjam-jam. Antara fakta yang menarik tentang Nokia ni adalah selalunya model telefon ni dia akan menggunakan nombor. Contohnya 3310, 1110. Tapi kalau kita perasan, walaupun berpuluh-puluh model, tapi tak ada satu model pun yang menggunakan nombor 4. Ini adalah untuk menjaga sensitivity untuk market di Asia. Sebab di Asia, nombor 4 tu dianggap sebagai nombor yang kurang baik. Ketika saya masih sekolah, Nokia ni adalah syarikat telefon bimbit nombor 1 dunia. Dan diorang kerap tukar-tukar model. Dia bukan macam iPhone, kita kena tunggu lama baru ada model baru. Tapi dia akan keluarkan berbagai-bagai model. Jadi siapa yang suka design A boleh pilih design A, siapa yang suka design B boleh pilih design B. Tapi sehebat mana pun Nokia suatu masa dulu, akhirnya pada tahun 2008 dunia telah diperkenalkan dengan iPhone. And we are calling it iPhone. Dan ketika itu iPhone membawa fenomena baru sebagai satu telefon yang tidak mempunyai sebarang keypad. Selepas iPhone diperkenalkan, kita boleh lihat market mula bergerak daripada Nokia kepada iPhone. Sebenarnya perubahan itu adalah perubahan daripada telefon bimbit kepada smartphone. Selain daripada itu, kita boleh lihat juga nilai saham Nokia mula untuk turun secara mendadak sehingga 90% pada satu tahap. Selepas iPhone diperkenalkan, kita boleh melihat yang market sekarang ni terdesak untuk bertukar daripada telefon bimbit kepada smartphone. Sebab dengan menggunakan smartphone lebih banyak perkara yang boleh dilakukan. Tetapi masalahnya adalah Nokia lambat untuk adapt. Ketika itu kita sudah ada Android. Samsung telah menggunakan Android dan jenama-jenama telefon lain yang baru juga telah menggunakan Android. Tetapi Nokia masih cuba untuk mengekalkan operating system mereka. iPhone diperkenalkan dengan OS yang sangat baik dan dia mempunyai pelbagai-bagai software yang boleh digunakan pengguna. Tetapi masalahnya adalah Nokia terus berkeras dengan operating systemnya yang agak kuno dan tidak mau adapt. Ketika itu mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan Android sebagai OS mereka, tetapi mereka terus berkeras untuk mengekalkan operating system mereka yang lama, dan ini menyebabkan mereka ketinggalan. Satu lagi kelemahan Nokia adalah bila di flashback balik, sebenarnya dalam bahagian research and development Nokia, sebenarnya diorang telah pun membuat tablet 8 inci sebelum iPad diperkenalkan. Tetapi sebab proses research tu terlalu lama dan mungkin kerana kurang yakin dengan penerimaan market, jadi mereka tidak mengeluarkan tablet tersebut. Dan akhirnya
Terbukti mereka telah buat kesilapan besar apabila Apple dapat jualan yang sangat hebat ketika mereka mengeluarkan iPad. Dan seperti yang dapat kita lihat, sehingga sekarang iPad mendapat tempat di dalam masyarakat. Apa yang kita belajar daripada kisah Nokia hari ini? Pertama sekali adalah kita kena belajar bahawa sehebat mana pun ataupun sekuat mana pun satu jenama atau perniagaan tu, ia perlu berubah mengikut peredaran masa. Kita kena faham kehendak dan keperluan market berubah dari masa ke semasa. Jadi kita tak boleh terus berada dalam comfort zone kita. Kita kena sentiasa memerhatikan, observe, dan juga kita kena cepat bertindak. Kalau kita lambat bertindak, kita akan ditinggalkan.